Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi kepada adik-adik dan penonton. Kita bertemu lagi dalam rancangan Minda Juara, Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Okey, sebelum ini anda semua bersama dengan Kak Aruna untuk beberapa episod, dan kali ini jangan ubah channel anda memang di dalam rancangan Minda Juara, cuma pengacaranya telah bertukar lah. Okey, kepada saya, nama saya Kak Azura dan anda semua boleh panggil saya dengan nama Kak Azura. Untuk topik pada hari ini, okey, kita akan kupas tentang peranan penetapan matlamat dalam meningkatkan motivasi atlet. Okey, maybe anda ada mendengar, dah pernah dengar, okey, tentang penetapan matlamat, sasaran. Okey, kalau sebagai seorang manusia ataupun daripada kecil lagi, kita orang dah tanya, apa cita-cita awak? Nak jadi apa bila dah besar? Dan bila kita masuk sekolah kebangsaan, cikgu akan bertanya, okey, apa cita-cita awak? Azura, apa cita-cita awak? Senaraikan 3 cita-cita awak. Okey, itu pun kita dah kira matlamat sebenarnya. Jadi, bila sebagai seorang manusia sekalipun, even bukan sebagai atlet pun, kita perlu ada matlamat hidup. Matlamat ni sebenarnya yang membantu kita untuk menentukan hala tuju hidup kita. Okey, untuk hari ini, kita tak nak cerita panjang tentang cita-cita ke, matlamat hidup ke apa. Kita nak bercakap tentang penetapan matlamat sebagai seorang atlet. Dan bagaimana bila kita tetapkan matlamat ni, dianya dapat membantu kita untuk meningkatkan lagi motivasi diri kita. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penetapan matlamat? Okey, penetapan matlamat ni adalah kita meletakkan atau menetapkan sesuatu sasaran yang ingin dicapai dalam jangka masa tertentu. Okey, sasaran ni boleh berbentuk dalam Boleh berbentuk dalam kemahiran spesifik, okey, aktiviti ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan keperluan sukan anda. Okey, dan ia boleh diukur dalam bentuk dalam bentuk jarak, dalam bentuk masa dan dalam bentuk pencapaian, tingkat pencapaian tu. Saya bagi contohlah, okey, bagi contohlah. Yang pertama, contohnya, saya ingin menjadi seorang atlet yang berjaya. Itu salah satu contoh matlamat. Yang kedua, saya ingin memperbaharui rekod larian saya. Itu pun satu matlamat. Dan yang ketiga, okey, contoh yang ketiga, saya bagi lagi satu contoh. Okey, kalau pergi pertandingan saya nak mara ke pusingan akhir. Saya nak mara ke pusingan separuh akhir. Ini semua adalah matlamat-matlamat. Saya percaya adik-adik pernah ungkapkan ataupun terfikir ataupun jurulatih bagi tahu. Okey, ini yang awak perlu capai. Ini semua matlamat, tiada yang salah, tiada yang betul. Tapi yang mana satu? Kalau adik-adik tertanya, macam mana? Apa matlamat saya nak kena buat? Matlamat macam mana saya nak kena tetapkan? Saya tahu, itu pertanyaan-pertanyaan yang macam kerap bermain-main di fikiran atlet-atlet kita bila kita nak menetapkan sasaran ataupun matlamat. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut jenis-jenis matlamat ni, kita ada berbagai-bagai jenis matlamat. So kita tengok video ni, so anda saksikan. Pertama, saya selalunya terganggu dengan persekitaran disebabkan cuaca, penonton, dan kalau dikira macam cuaca, kita boleh melibatkan dengan cuaca yang panas, angin yang tidak menentu, so ia membuatkan saya mudah untuk kurang fokus dan keyakinan saya akan menurun. Untuk yang kedua pula, disebabkan saya kurang berkeyakinan dengan teknik yang saya bawa ketika syuting. Disebabkan kita kurang punya fokus, teknik yang patut kita lakukan ketika pertandingan, dia membuatkan kita susah untuk konsisten dalam teknik itu. Okay, yang pertama, bila masa game tu saya tak jadi. Game masa performance saya tak sampai ke tahap yang sepatutnya saya main. Itu menyebabkan saya low confident.
Yang kedua, bila saya tengok pihak lawan saya terlampau jadi sangat, dia peak. Macam kita rasa macam patutnya bola macam ni dia tak boleh pukul, tiba-tiba boleh pukul tanpa kena bola dia. Contoh bola atas bawah kan, okay, kalau boleh kita akan harap bola dia pergi juga, tapi tak, dia tembak bola kita tanpa dia usik bola dia. Itu pun menyebabkan saya macam kenapa banyak luck dekat dia. So confidence saya pun rendah. Dan First, saya low confident sebab banyak fikir bila macam terlampau banyak fikir kenapa tak jadi. So, benda tu patutnya kita kena macam tenangkan apa kan, tapi terlampau banyak sangat fikir sampai buat hanya benda yang sama. Kedua, sebab kalau terlampau nervous, sebab jenis bola laju, so bila nervous dia susah nak kawal kelajuan tangan, kelajuan ketepatan tu susah nak kawal. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, tadi adik-adik dah tengok video tentang jenis-jenis matlamat. Kita ada matlamat hasil, kita ada matlamat proses dan juga kita ada matlamat prestasi. Jadi, anda boleh tetapkan matlamat anda berdasarkan jenis-jenis matlamat tersebut. Okey, berdasarkan situasi ataupun berdasarkan apa yang disasarkan oleh jurulatih dan anda sendiri. Okey. Kita tinggalkan seketika tentang penetapan matlamat dan kita nak bercakap tentang motivasi. Okey, kalau saya boleh ulang kembali, topik kita hari ini adalah bagaimana penggunaan penetapan matlamat tadi boleh membantu meningkatkan motivasi anda semua ketika beraksi. Sama ada ketika latihan ataupun pertandingan. Okey, motivasi. Okey, kita nak cerita sikit motivasi. Motivasi ni apa ya? Selalu dah pergi ceramah motivasi. Ada orang cakap, okey, come on, you can do it, come on, you can do it. Itu motivasi ke? Okey, relax, tenang, fokus. Adakah itu motivasi? Semua terfikir-fikir ataupun bermain di fikiran. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh motivasi ni? Okey. Motivasi ni sebenarnya arah dan intensiti usaha seseorang itu. Ataupun dengan kata lain, ia adalah daya, suatu daya yang mendorong kepada peningkatan dan juga pengekalan sesuatu kelakuan yang positif di kalangan atlet itu sendiri. Okey, itu adalah maksud motivasi. Dan motivasi ni sebenarnya dia ada dua jenis motivasi. Okey. Yang pertama adalah motivasi intrinsik ataupun nama lainnya adalah motivasi dalaman. Okey. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi luaran. Okey. Motivasi dalaman ataupun motivasi intrinsik ini adalah sumber motivasi yang kita perolehi daripada dalam diri kita sendiri. Ia terhasil daripada dalam diri dan menyebabkan kita bermotivasi untuk bertingkah laku yang menyumbang kepada kejayaan. Contoh-contoh saya bagi contoh-contoh lah. Motivasi intrinsik ni. Okey, kepuasan. Kepuasan diri seseorang atlet itu apabila dia berjaya mencapai matlamat dia. Yang itu pertama, dia punya enjoy ataupun kenikmatan yang dia perolehi hasil daripada bila dia berjaya melakukan sesuatu yang diarahkan oleh jurulatih ataupun kalau dalam pertandingan dia berjaya melakukan kemahiran yang diperlukan tu, dia rasa seronok, dia rasa gembira. Itu pun suatu sejenis sumber motivasi intrinsik. Okey, itu dalaman. Ingat, bila in tu dalaman, bila ekstrinsik tu adalah luaran, eksternal. Okey, motivasi ekstrinsik ni adalah sumber motivasi yang kita perolehi daripada luar. Contoh macam ganjaran, okey, insentif. Contohlah, menang je coach belanja KFC. Itu pun ganjaran ekstrinsik. Ataupun bila kita pergi main dekat dalam padang, ada penonton bersorak. So, bila penonton bersorak tu kita rasa bersemangat. Itu adalah ganjaran ataupun sumber motivasi ekstrinsik. So, boleh nampak beza kan? Intrinsik dan ekstrinsik. Apa perbezaan jenis-jenis motivasi ni? Tetapi, yang mana saya perlu ada? Motivasi intrinsik ke motivasi ekstrinsik? Yang mana lebih menyumbang kepada kejayaan dalam sukan? Okey, menurut kajian, menurut beberapa kajian, motivasi ekstrinsik boleh meningkatkan prestasi. Motivasi ekstrinsik semata-mata. Contohnya, boleh meningkatkan
kejayaan dalam sukan. Tapi telah dibuktikan bahawa dia hanya untuk jangka pendek, bukan jangka panjang. Tetapi jika digabungkan bersama-sama dengan motivasi intrinsik, maksudnya dalaman tu sendiri, dalaman ada, luaran ada, kesan positif itu akan berlaku dalam jangka masa panjang. Walaupun ketika itu atlet tidak lagi bergelar sebagai seorang atlet, dia akan secara sendiri akan meningkatkan motivasi diri dalam apa sahaja yang dilakukan, termasuk dalam kehidupan seharian, walaupun tidak bergelar sebagai seorang atlet. Okey, kita dah lihat dah tu. Dah bercerita panjang tentang apa itu motivasi, jenis-jenis motivasi. So harap-harap adik-adik fahamlah. Jelas sekarang. Dah jelas dah dalam fikiran, dalam kepala, dalam minda anda macam mana yang dikatakan motivasi. So kita nak kaitkan balik penetapan matlamat dengan motivasi. So macam mana dengan adanya matlamat ni boleh meningkatkan motivasi? Bagaimana ia boleh berlaku? Okey, yang pertama, bila kita ada matlamat ni, dia akan menjadi panduan dan juga panduan ataupun kita boleh nama lain kita boleh kata penunjuk arah. Sebagai penunjuk arah, sebagai suatu indikator untuk kita jadikan hala tuju kita, ke mana kita nak pergi. Sebagai contohlah, okey adik-adik, kalau mak kata okey pergi kedai, mak bagi RM10. Kalau pergi kedai, okey, kalau pergi kedai tu, apa anda akan beli? Anda akan jalan tengok apa yang best. Nampak aiskrim, nak beli aiskrim. Nampak gula-gula, nak beli gula-gula. Semua nak jalan pusing-pusing sebab tak tahu dalam kepala nak beli apa. Sebab mak cakap bagi RM10, okey pergi kedai je, macam tu. Tapi dia berbeza bila mak cakap okey ambil RM10, beli bawang dan minyak masak. Contoh. Jadi bila mak bagi arahan macam tu, kita dah tahu dah mindset kita. Pergi kedai, cari minyak masak, cari bawang. Kan? Kita dah tahu dah, sampai-sampai je terus pergi menuju ke minyak masak dan juga bawang. Beli terus balik. Kalau duduk balance, baru belilah benda-benda lain. Betul tak? Okey. So di situ kita kaitkan balik dengan penetapan matlamat dalam meningkatkan motivasi ni apabila dia dijadikan sebagai panduan. Okey, panduan untuk adik-adik bila dalam latihan ke dalam pertandingan. Okey. Bila kita tahu sasaran kita. Okey, contoh. Kita tetapkan sasaran untuk menjadi atlet suatu masa nanti. Nanti dah besar saya nak jadi seorang atlet. Saya nak jadi atlet bola sepak, saya nak jadi atlet rugby. Saya nak jadi atlet Malaysia dalam sukan olahraga. Dah set dah dalam kepala. Okey? Daripada kecil, daripada sejak sekolah rendah dah ada dah target sasaran yang sebegitu. Jadi apa yang anda akan buat? Anda akan berusaha pergi latihan. Masuk dalam program yang dianjurkan oleh guru-guru, program latihan yang spesifik kepada sukan olahraga, bola sepak ataupun sukan-sukan lain. Dan dalam fikiran dah ada target dah. Oh, saya nak masuk sekolah sukan. Dah tahu dah sekolah sukan ni lebih berkesan dalam melahirkan atlet-atlet yang akan berjaya di peringkat Malaysia maupun luar negara. So dah ada dah dalam kita punya fikiran, mindset kita nak masuk sekolah sukan. Sebab apa? Kita dah ada hala tuju. Kita dah ada panduan kita. Kita nak jadi seorang atlet yang berjaya. So laluannya adalah dengan melalui sesi latihan dan juga masuk sekolah sukan. Itu salah satu contoh bagaimana penetapan matlamat ni menjadikan ataupun dijadikan sebagai panduan hala tuju untuk anda. Okey. Dan lagi satu, bila ada sasaran, sebagai contoh sukan olahraga. Coach bersama-sama anda, okey, jurulatih dan bersama-sama anda menetapkan sasaran. Okey, kita nak mencapai jarak larian 11.3 meter dalam acara 100 meter sebagai contoh kita ambil. Jadi bila anda tahu anda perlu meningkatkan prestasi anda, ada figure ataupun nombor itu, okey, secara tak langsung anda sudah mula merancang apa yang perlu dilakukan. Jadi setiap hari datang latihan tu dah ada matlamat dalam kepala. Aku perlu capai 11.3 second dalam hujung tahun ni, dalam tempoh berapa bulan, dalam tempoh setahun, macam tu. Jadi setiap hari datang tu ada hala tuju. Bukanlah kata datang latihan, berlatih, balik. Berlatih, balik. Dia macam tak tahu hala tuju dia. Apa yang orang suruh buat, coach suruh buat je. Tanpa tahu apa hala tuju dia untuk datang latihan tu.
Jadi lama-lama dia punya minat untuk datang latihan tu mula menurun. Okey, kat situlah panduan dan hala tuju tu memainkan peranan. Okey, yang kedua, bila ada matlamat, you all ataupun anda semua akan lebih fokus. Akan lebih fokus kepada apa yang perlu dilakukan. Okey, sebagai contoh. Kita ambil contoh balik tadilah. Okey. Bila anda ada sasaran, contoh tadi 11.3 second. Anda ada sasaran. Jadi bila datang training, anda akan fokus kepada perkara-perkara yang perlu dilakukan, perancangan-perancangan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tadi. Jadi apa saja yang berlaku di luar, contoh kawan ajak borak lah, ajak pergi buat benda lain lah, ataupun ajak pergi jalan-jalan ke, anda akan abaikan sebab anda ada fokus. Macam kawan cakap, alah tak payah berlatih, relax dulu, penat lah, panas lah. Tak, sebab anda dah fokus kepada apa yang anda nak capai, secara automatiknya anda akan abaikan apa saja perkara yang tiada kena-mengena ataupun tidak relevan. So di situlah peranannya dalam mengekalkan fokus anda. Okey? So kita dah dengar dua bagaimana penetapan matlamat tadi boleh membantu meningkatkan motivasi. So ada banyak lagi peranan penetapan matlamat ni dalam meningkatkan motivasi. So kita berehat dulu. Kita kembali selepas ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, tadi adik-adik dah tengok video tentang jenis-jenis matlamat. Kita ada matlamat hasil, kita ada matlamat proses dan juga kita ada matlamat prestasi. Jadi anda boleh tetapkan matlamat anda berdasarkan jenis-jenis matlamat tersebut. Okey, berdasarkan situasi ataupun berdasarkan apa yang disasarkan oleh jurulatih dan anda sendiri. Okey, kita tinggalkan seketika tentang penetapan matlamat dan kita nak bercakap tentang motivasi. Okey, kalau saya boleh ulang kembali, topik kita hari ini adalah bagaimana penggunaan penetapan matlamat tadi boleh membantu meningkatkan motivasi anda semua ketika beraksi, sama ada ketika latihan ataupun pertandingan. Okey, motivasi. Okey, kita nak cerita sikit motivasi. Motivasi ni apa ya? Selalu dah pergi ceramah motivasi. Ada orang cakap, okey, come on, you can do it, come on, you can do it. Itu motivasi ke? Okey, relax, tenang, fokus. Adakah itu motivasi? Semua terfikir-fikir ataupun bermain di fikiran. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh motivasi ini? Okey. Motivasi ini sebenarnya arah dan intensiti usaha seseorang itu. Ataupun dengan kata lain, ia adalah daya, suatu daya yang mendorong kepada peningkatan dan juga pengekalan sesuatu kelakuan yang positif di kalangan atlet itu sendiri. Okey, itu adalah maksud motivasi. Dan motivasi ni sebenarnya dia ada dua jenis motivasi. Okey. Yang pertama adalah motivasi intrinsik ataupun nama lainnya adalah motivasi dalaman. Okey. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, motivasi luaran. Okey. Motivasi dalaman ataupun motivasi intrinsik ini adalah sumber motivasi yang kita perolehi daripada dalam diri kita sendiri. Ia terhasil daripada dalam diri dan menyebabkan kita bermotivasi untuk bertingkah laku yang menyumbang kepada kejayaan. Contoh-contoh saya bagi contoh-contoh lah. Motivasi intrinsik ni. Okey, kepuasan. Kepuasan diri seseorang atlet itu apabila dia berjaya mencapai matlamat dia. Yang itu pertama, dia punya enjoy ataupun kenikmatan yang dia perolehi hasil daripada bila dia berjaya melakukan sesuatu yang diarahkan oleh jurulatih ataupun kalau dalam pertandingan dia berjaya melakukan kemahiran yang diperlukan tu, dia rasa seronok, dia rasa gembira. Itu pun suatu sejenis sumber motivasi intrinsik. Okey, itu dalaman. Ingat, bila in tu dalaman, bila ekstrinsik tu adalah luaran, eksternal. Okey, motivasi ekstrinsik ni adalah sumber motivasi yang kita perolehi daripada luar. Contoh macam ganjaran, okey, insentif. Contohlah, menang je coach belanja KFC. Itu pun ganjaran ekstrinsik. Ataupun bila kita pergi main dekat dalam padang, ada penonton bersorak.
So, bila penonton bersorak tu kita rasa bersemangat. Itu adalah ganjaran ataupun sumber motivasi ekstrinsik. So, boleh nampak beza kan? Intrinsik dan ekstrinsik. Apa perbezaan jenis-jenis motivasi ni? Tetapi, yang mana saya perlu ada? Motivasi intrinsik ke motivasi ekstrinsik? Yang mana lebih menyumbang kepada kejayaan dalam sukan? Okey, menurut kajian, menurut beberapa kajian, motivasi ekstrinsik boleh meningkatkan prestasi. Motivasi ekstrinsik semata-mata. Contohnya, boleh meningkatkan kejayaan dalam sukan, tapi telah dibuktikan bahawa ia hanya untuk jangka pendek, bukan jangka panjang. Tetapi jika digabungkan bersama-sama dengan motivasi intrinsik, maksudnya dalaman tu sendiri, dalaman ada, luaran ada, kesan positif itu akan berlaku dalam jangka masa panjang. Walaupun ketika itu atlet tidak lagi bergelar sebagai seorang atlet, dia akan secara sendiri akan meningkatkan motivasi diri dalam apa sahaja yang dilakukan, termasuk dalam kehidupan seharian, walaupun tidak bergelar sebagai seorang atlet. Okey, kita dah lihat dah tu. Dah bercerita panjang tentang apa itu motivasi, jenis-jenis motivasi. So harap-harap adik-adik fahamlah, jelas sekarang. Dah jelas dah dalam fikiran, dalam kepala, dalam minda anda macam mana yang dikatakan motivasi. So kita nak kaitkan balik penetapan matlamat dengan motivasi. So macam mana dengan adanya matlamat ni boleh meningkatkan motivasi? Bagaimana ia boleh berlaku? Okey, yang pertama, bila kita ada matlamat ni, dia akan menjadi panduan dan juga panduan ataupun kita boleh nama lain kita boleh kata penunjuk arah. Sebagai penunjuk arah, sebagai suatu indikator untuk kita jadikan hala tuju kita, ke mana kita nak pergi. Sebagai contohlah, okey, adik-adik, kalau mak kata okey pergi kedai, mak bagi RM10. Kalau pergi kedai, okey, kalau pergi kedai tu, apa anda akan beli? Anda akan jalan tengok apa yang best. Nampak aiskrim, nak beli aiskrim. Nampak gula-gula, nak beli gula-gula. Semua nak jalan pusing-pusing sebab tak tahu dalam kepala nak beli apa. Sebab mak cakap bagi RM10, okey pergi kedai je, macam tu. Tapi dia berbeza bila mak cakap okey ambil RM10, beli bawang dan minyak masak. Contoh. Jadi bila mak bagi arahan macam tu, kita dah tahu dah mindset kita. Pergi kedai, cari minyak masak, cari bawang. Kan? Kita dah tahu dah, sampai-sampai je terus pergi menuju ke minyak masak dan juga bawang. Beli terus balik. Kalau duduk balance, baru belilah benda-benda lain. Betul tak? Okey. So di situ kita kaitkan balik dengan penetapan matlamat dalam meningkatkan motivasi ni apabila dia dijadikan sebagai panduan. Okey, panduan untuk adik-adik bila dalam latihan ke dalam pertandingan. Okey. Bila kita tahu sasaran kita. Okey, contoh. Kita tetapkan sasaran untuk menjadi atlet suatu masa nanti. Nanti dah besar saya nak jadi seorang atlet. Saya nak jadi atlet bola sepak, saya nak jadi atlet rugby. Saya nak jadi atlet Malaysia dalam sukan olahraga. Dah set dah dalam kepala. Okey? Daripada kecil, daripada sejak sekolah rendah dah ada dah target sasaran yang sebegitu. Jadi apa yang anda akan buat? Anda akan berusaha pergi latihan. Masuk dalam program yang dianjurkan oleh guru-guru, program latihan yang spesifik kepada sukan olahraga, bola sepak ataupun sukan-sukan lain. Dan dalam fikiran dah ada target dah. Oh, saya nak masuk sekolah sukan. Dah tahu dah sekolah sukan ni lebih berkesan dalam melahirkan atlet-atlet yang akan berjaya di peringkat Malaysia maupun luar negara. So dah ada dah dalam kita punya fikiran, mindset kita nak masuk sekolah sukan. Sebab apa? Kita dah ada hala tuju, kita dah ada panduan kita. Kita nak jadi seorang atlet yang berjaya. So laluannya adalah dengan melalui sesi latihan dan juga masuk sekolah sukan. Itu salah satu contoh bagaimana penetapan matlamat ni menjadikan ataupun dijadikan sebagai panduan hala tuju untuk anda. Okey. Dan lagi satu, bila ada sasaran, sebagai contoh sukan olahraga. Coach bersama-sama anda, okey, jurulatih dan bersama-sama anda menetapkan sasaran. Okey, kita nak mencapai jarak larian 11.3 meter dalam acara 100 meter sebagai contoh kita ambil. Jadi bila anda tahu anda perlu meningkatkan prestasi anda, ada figure ataupun nombor itu, okey, secara tak langsung anda sudah mula merancang
apa yang perlu dilakukan. Jadi setiap hari datang latihan tu dah ada matlamat dalam kepala. Aku perlu capai 11.3 second dalam hujung tahun ni, dalam tempoh berapa bulan, dalam tempoh setahun, macam tu. Jadi setiap hari datang tu ada hala tuju. Bukanlah kata datang latihan, berlatih, balik. Berlatih, balik. Dia macam tak tahu hala tuju dia. Apa yang orang suruh buat, kau suruh buat je. Tanpa tahu apa hala tuju dia untuk datang latihan tu. Jadi lama-lama dia punya minat untuk datang latihan tu mula menurun. Okey? Kat situlah panduan dan hala tuju tu memainkan peranan. Okey, yang kedua. Bila ada matlamat, you all ataupun anda semua akan lebih fokus. Akan lebih fokus kepada apa yang perlu dilakukan. Okey, sebagai contoh, kita ambil contoh balik tadilah. Okey? Bila anda ada sasaran, contoh tadi 11.3 second. Anda ada sasaran. Jadi bila datang training, anda akan fokus kepada perkara-perkara yang perlu dilakukan, perancangan-perancangan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tadi. Jadi apa saja yang berlaku di luar, contoh kawan ajak borak lah, ajak pergi buat benda lain lah, ataupun ajak pergi jalan-jalan ke, anda akan abaikan sebab anda ada fokus. Macam kawan cakap, alah tak payah berlatih, relax dulu, penat lah, panas lah. Tak, sebab anda dah fokus kepada apa yang anda nak capai, secara automatiknya anda akan abaikan apa saja perkara yang tiada kena-mengena ataupun tidak relevan. So di situlah peranannya dalam mengekalkan fokus anda. Okey? So kita dah dengar dua bagaimana penetapan matlamat tadi boleh membantu meningkatkan motivasi. So ada banyak lagi peranan penetapan matlamat ni dalam meningkatkan motivasi. So kita berehat dulu. Kita kembali selepas ni. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kita sambung balik tentang peranan penetapan matlamat tadi. Okey, macam mana penetapan matlamat boleh meningkatkan motivasi atlet. Okey, yang seterusnya, penetapan matlamat ni kita boleh jadikan sebenarnya sebagai maklum balas. Okey, sebab dia akan direkodkan oleh jurulatih ataupun anda sendiri. Okey, sama ada di dalam logbook ataupun jurulatih ada buku nota mereka sendiri. Okey, dan direkodkan. Apabila direkodkan, sama ada anda berjaya mencapainya ataupun tidak di dalam tempoh masa ataupun fasa yang telah ditetapkan, jurulatih akan rekod. Jadi dekat situ kita boleh tengok sama ada peningkatan ataupun tidak dalam prestasi anda. Di situlah penetapan matlamat tu kita boleh jadikan maklum balas. Okey, maklum balas kepada jurulatih dan juga atlet itu sendiri, sama ada mereka telah melakukan peningkatan atau tidak, ataupun apa sahaja. Kita boleh kata maklum balas sama ada keberkesanan sesi latihan sebelum ni, ada memberi sumbangan atau tidak. Okey, itulah yang kita maksudkan dengan maklum balas. Okey, sebab bila ada maklum balas ni, secara automatik benda tu akan meningkatkan motivasi. Daripada kita buat hari-hari benda yang sama, jurulatih suruh buat, kita buat, tapi kita tak tahu ada peningkatan ke, tak ada peningkatan ke, tak tahu apa-apa. Jadi lama-lama dia akan sedikit demi sedikit mengurangkan kita punya minat tu untuk datang ke sesi latihan, dan mulalah kita rasa bosan dan juga hilang motivasi. Okey, yang keempat dan yang terakhir, peranan penetapan matlamat itu tadi. Macam mana matlamat ni boleh nak meningkatkan motivasi saya? Okey, yang keempat ni, sebab bila kita ada matlamat, kita akan secara tidak langsung meningkatkan kegigihan diri kita untuk berlatih ataupun meningkatkan kemahiran-kemahiran baru yang jurulatih perkenalkan.
Jurulatih dah ajar kita, dah tunjukkan teknik yang baru. Jadi bila ada matlamat, kita ada motivasi diri. Nak cuba teknik ni dengan berjaya supaya menghasilkan prestasi yang lebih baik. Supaya dapat mencapai sasaran tu tepat pada masanya ataupun lebih cepat. Itulah kita dah lihat keempat-empat peranan penetapan matlamat tadi dalam meningkatkan motivasi diri atlet. Okey, apa yang saya dapat simpulkan lah. Okey, daripada awal tadi kita dah bercakap tentang apa itu matlamat. Okey, jenis-jenis matlamat. Kita ada matlamat hasil, matlamat prestasi, matlamat proses, dan kemudian kita pergi kepada apa itu motivasi. Jenis-jenis sumber motivasi, kita ada intrinsik, kita ada ekstrinsik, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bagaimana penetapan matlamat itu sangat-sangat membantu dalam meningkatkan prestasi seseorang atlet, iaitu secara spesifiknya adalah motivasi diri atlet itu sendiri. Okey, saya ada pesanan yang terakhir lah sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini. Orang yang ada matlamat sangat susah untuk dikalahkan. Dengar ya adik-adik, orang yang ada matlamat mereka sangat susah untuk dikalahkan. Jadi dengan itu berakhirlah episod kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada episod-episod akan datang. Okey, dengan topik-topik yang lebih menarik. Okey, di sini saya nak ingatkan adik-adik semua jaga SOP, okey, kekalkan penjarakan sosial dan elakkan tempat-tempat sesak. Oleh itu sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Didik TV KPM